Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Okey, jam di studio 6.24 petang. Okey, hari ini saya ambil sedikit shortcut time, biasanya dalam sekitar 30 minit untuk anda buat share-share sikit tentang topik yang selalu saya duk bincang dengan anda, iaitu bagaimana kita nak sukses dalam kehidupan kita bila kita buat sesuatu perniagaan atau bisnes, kerana ini adalah satu main point, satu main point yang mana insya-Allah dia mengganggu gugat kita punya kehidupan kita. Sebab dari sudut finansial, dia boleh melibatkan perasaan kita, sikap kita, perangai kita dan sebagainya. Jadi, kebanyakan daripada kita setiap hari sentiasa membincangkan bagaimana kita nak sukses supaya kita dapat finansial yang kita target tu dengan tepat. Finansial yang kita dapat target tu dengan tepat. Walaupun sebenarnya sukses tu, kalau anda bercakap tentang kejayaan, itu bukannya finansial. Bukan kerana kita ada banyak duit, kita kata kita berjaya dalam hidup kita. Itu tidak sama sekali. Okey? Semua saya ambil satu topik saja yang bercakap tentang financial supaya dia merupakan satu permasalahan yang boleh membantu salah satu bahagian daripada syarat untuk kita sukses dalam kehidupan kita. Dia ada satu bahagian kecil saja, financial ni. Tapi dia sangat penting. Dia sangat penting. Tanpa ada financial ni, kita selalunya melibatkan berbagai-bagai permasalahan timbul dalam diri kita. So, saya ambil sedikit masa hari ini, agak pening kepada anda sikit hari ini. Kalau anda menyampah, anda lock, anda keluar je lah kan. Sebab kadang-kadang topik saya ni pening kepada anda. Tapi kalau anda berfikiran matang, anda rasa nak berfikir, apa yang tak pernah anda fikir, anda akan mula berfikir, walaupun sakit kepala, anda tunggu. Sebab dia ni berkait dengan kehidupan kita, insya-Allah, secara total. Sebab kita kena tahu rahsia-rahsia yang Allah bagi kepada kita ni berapa. Contoh, kewujudan kita di alam semesta ni, kalau anda tengok, kita tidak akan mampu, walaupun semua orang punya otak bulatan yang katalah contoh otak bulat, kita tak akan menguasai otak kita sepenuhnya. 100% kita nak menggunakan keseluruhan otak kita tu tak wujud. Sir Albert Einstein lah, dia duk cerita lah, kata Albert Einstein ni bijak sangat. Manusia kat bumi ni selain pada Rasulullah SAW tu, kita akui Rasulullah yang paling bijak di muka bumi ni. Tapi kalau orang biasa lah, dunia ni, dia kata Sir Albert Einstein ni paling bijak. Sir Albert Einstein ni, dia otak kiri duk kanan, otak kanan duk kiri. Kata dia orang lah, betul, tapi kepala dia potong. Sebab dia bijak sangat. Dia kata, dalam kehidupan, dia hanya menggunakan, walaupun dia ni genius, cerdik otaknya, gila mering, dia punya cerdik dia baru menggunakan 21%. Kekuatan otak dia tu, dia baru menggunakan 21%. Berarti dia ada ruang kosong lagi. 21, dia ada lagi 79% tak pakai otak dia. Itu orang yang paling bijak di tiraf dunia tu. Sampai kepala dia meninggal tu, orang test otak dia punya cerdik kan. Tetapi kita ni berapa persen agak-agak kita ni lah berapa persen. Ada yang langsung tak guna, 0.0001% pun tak ada lah. Sebab bila kita nak guna kekuatan otak ni, the miracle, keajaiban yang Allah bagi kepada kita bila kita nak mencapai sesuatu, kita kena mengetahui apakah peralatan yang disediakan untuk kita untuk mencapai sesuatu tu. Dia mesti ada alat dia. Kalau kita nak berjalan laju, kita tak boleh berjalan kaki. Paling-paling kita berlari. Apa alat lebih yang membantu untuk kita bergerak laju? Kita nak basikal. Lebih laju, naik motor. Kena cipta motor. Lebih laju, naik kereta. Lebih laju lagi, naik hal laju lagi. Nak lagi, naik kapal terbang. Nak laju lagi, naik roket. Jadi dia mesti ada, dia panggil peralatan dia. Jadi bila kita nak sukses tu, kita kena ada peralatan dia. Setiap tindakan kita mesti ada tindak balas. Ingat tu. Itu teori apa? Einstein bukan? Aku pun lupa dah sekejap. Tadi aku ingat dah, aku lupa dah. Setiap tindakan ada balas. Kalau anda ambil tangan anda katuk kat dinding. Perlahan, anda akan sakit perlahan. Anda katuk kuat, walaupun dinding tu dinding tu duduk diam kat situ, anda katuk kuat, anda sakit kuat. Lagi anda hentam dia kuat, dia diam je, dia akan lagi hentam anda lagi kuat. Jadi anda akan menjadi sakit lagi kuat. Maksudnya, bila anda bertindak, dia akan berlaku tindak balas. Ini teori. Dan praktikalnya betul tak? Memang betul. Jadi nampak memanglah cikgu, kalau aku katuk pintu tu kuat, sakit tangan aku. Ya betul. Dia tindak balas
benda tu diam kat situ, tapi dia yang anda hentam dia balas balik. Jadi tangan kita begak. Walaupun anda nampak simple, sebab tu saya kata kalau anda berfikir normal, anda dengar je lah kan. Tapi kalau anda cakap, cikgu ni gila ke apa. Tapi teori ni ada tak? Teori ni ada. Tak silap saya, teori Newton ketiga, hukum Newton ketiga. Setiap tindakan ada tindak berhak. Yang belajar sains kat sekolah tingkatan 5 ke tingkatan 4 tu, ada teori, hukum Newton ketiga. Setiap tindakan ada tindak balas. Jadi hari ini saya nak cerita sikit topik kepada anda, dilasi masa tadi. Okey. Apa yang saya share dengan anda ni sebenarnya adalah knowledge. Okey. Kalau anda, tak semestinya semuanya tu kalau anda tengok teori tu kata betul, tak. Kalau ada mungkin anda salah tu, abaikan sajalah. Sebab saya nak ceritakan anda ni benda yang kita jarang guna. Jarang orang cerita kat kita kehebatan diri kita sendiri. Sebenarnya kalau kita buat perniagaan, kita tahu tindakan yang kita kena buat, pemahaman ilmu dia kita kena tahu. Tapi yang saya selalu suka bincangkan adalah bagaimana nak mengekalkan kita punya semangat tu supaya jangan jatuh. Bagaimana kita nak hilang perasaan kecewa kita tu. Bidang ni yang saya suka. Sebab apa? Dia ni memberi kekuatan kepada saya untuk saya bertindak tanpa rasa mengalah. Tanpa rasa give up. Tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi benda ini yang saya selalu berfikir setiap hari. Memang betul. Kalau kita di laboratorium, cap baju Voltaire ni, jangan main-main. Kalau dekat Voltaire tu, untuk capai sesuatu, tadi kita punya CEO ada buat training kan, hari ni kan. Dia buat latihan, tengok anda, dia ada bagi penerangan, kita punya mentor-mentor semua bagi penerangan. Tu semua ada. Tapi bahagian tu, mereka dah penuh lengkap. Saya rasa Voltaire sediakan semuanya lengkap. Cuma sekarang ni, bahagian saya ni, saya suka nak tengok. Bagaimana orang tu, dia dah diajar begitu pun, tapi kenapa dia tak mampu melakukan secara berterusan hingga mencapai apa yang dia nak. Ada orang dia tak lari, tetapi dia agak slow, tapi dibandingkan dengan orang lain, kenapa dia perlahan? Apa sebab? Mesti ada sebab. Sebab setiap tindakan, mesti ada tindak balas. Betul tak? Teori dia. Setiap apa yang kita lakukan, mesti ada result dia. Jadi soalan dia, kebanyakan kita menyalahkan orang lain. Mana ada teori itu? Sebenarnya teori itu tak ada. Tetapi dia berkait rapat dengan perasaan. Benda ni yang miracle. Benda ni yang ajaib. Yang kalau kita dapat kunci dia, key point dia, dia insya-Allah akan mengekalkan kita. Sebab dalam dunia ini, saya bagi tahu Allah tetapkan teori dia, semuanya dia langkah demi langkah. Anda tengok pokok. Pokok tu bentuk dia seperti huruf apa? Kalau anda tengok tu, pokok dia bentuk huruf V. V terbalik. Gitu kan. Dia mesti peringkat satu, besar, mengecil. Last sekali, dia pergi kepada satu titik di atas tu. Semua sistem macam tu. Di bawah tu dia buat banyak kan, besar kan. Kemudian naik ke satu level, dia mengecil sedikit. Kalau kita tengok pokok tu, dia berbentuk gitu. Dia berbentuk macam tu. Pendek gitu kan. Jadi dia besar kat bawah. Kemudian atas kecil. Cuba anda tengok pokok di dekat rumah anda tu. Dia bentuk semacam tu. V terbalik tu. V terbalik tu. Dia gitu. Jadi di bawah ni semua besar. Nak naik ke satu level, tahap dia tu, dia mengecilkan sedikit untuk capai atas ni. Sukses ni, yang kecil satu ni. So dia naik satu tingkat. Itu bukan senang. Naik dulu satu tingkat, anda naik ke satu tingkat yang lain. Satu tingkat lagi, anda naik ke satu tingkat lagi. Sampai ke tahap satu tingkat tu. Kalau anda tengok, semua Allah jadikan di muka bumi ni, sistemnya begitu. Sistem. Even kalau tengok, anda dengar kita selalu, Qul huwallahu ahad. Nampak tu. Ahad satu. Bukan satu. Dia ahadnya ahad. Sehingga dia tak boleh dikira. Kalau satu, dia ada dua. Ahad. Jadi nak capai tu tahap, nak capai ke tahap yang kita punya hidup ni, hidup kita ni kan Tuhan bagi tahu. Macam ustaz lagi aku ni, tiap-tiap kali ceramah jadi ustaz. Dia kata apa? Kita hidup di bumi ni, dia kata hanya untuk beribadat kepada Allah, untuk jin dan manusia. Lebih kurang maksudnya begitulah. Kalau salah tolong betulkan, jin dan manusia. Maksudnya dia suruh kita buat tu ya. Tapi kaedah dia bagi, kehidupan dia bagi, semua dia bagi kat kita, supaya last kali tu, Qul huwallahu ahad. Allah tu satu. Di hujung tu, kalau kita belajar dengan peringkat-peringkat ustaz yang level tinggi ni, kita akan dapat jawapan saya tu. Nanti kan. Jadi, sekarang ni saya bercakap tentang bisnes. Cakap tentang bisnes. Dia tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6. Kalau kita tak berubah tahap, kita nak capai macam mana duduk di tempat yang teratas tu. Kalau kita cakap tentang Voltaire, tentang apa-apa syarikat yang kita buat, yang atas tu, sukses tu, yang atas tu, satu titik di atas tu.
Kalau kita lari 100 km, 100 meter pun, jawapan dia siapa yang satu di atas tu. Champion dia mesti satu. Jarang kita jumpa dua-dua jadi champion. Juara 100 meter hari ni dimenangi oleh Cikgu Amir dan juga Murti. Tak ada. Seorang. Champion kan, dia panggil juara seorang yang mencapai ke tahap tertinggi. Walaupun dia belum, ada orang boleh potong dia tak? Ada orang boleh tetap, nanti ada orang lain akan pintas dia. Maksudnya, dia tak 100%. Walaupun dia sukses, tapi dia belum 100% sukses. Sebab 100% sukses, kita tak tahu. So, di World Tank pun sama. 100% sukses, maximum income, maximum tu sukses lah, maximum. Jadi, belum akan capai lagi. Belum akan capai lagi. So, apa kaitannya dengan time dilation? Dilasi masa tu apa cikgu? Dilasi masa. Jadi sambil-sambil petang-petang ni anda duduk saja-saja di rumah tu, sekurang-kurangnya saya dapat menyampaikan sedikit pengetahuan kepada anda yang kadang-kadang kita tak fikir. Time dilation. Okey, time dilasi masa. Apa itu dilasi masa? Okey, dilasi masa selalunya kita kata, okey, bila kita speed, saya dalam ceramah saya kan, kita speed. Kita mesti ada, ingatlah dalam ceramah saya dulu, kalau kita nak sukses, kita mesti ada, kita punya ilmu. Itu otak kita ni, kita perlu download kita punya data-data ilmu tu. Yang kita duduk dengar ceramah tu, yang kita duduk masuk training tu, sebenarnya kita buat apa? Anda sedang mendownload data-data masuk ke otak kita. Itu dari sudut sains. Kenapa anda duduk di kelas tu? Bila kita tengok hari ni CEO buat ceramah, buat training kat kita online lah. Ni nak buat sebab apa yang secara real punya kan, kita buat dekat Sungai Petani nanti, kita nak buat banyak tempat. Jadi anda duduk tengok tu, sebenarnya anda buat apa? Anda cakap dalam bahasa biasa, kita sedang belajar. Kita sedang belajar. Tapi sebenarnya apa? Anda sedang download anda punya data masuk. Data tu dikeluarkan oleh kita punya trainer dan anda menyedut masuk ke bahagian otak anda. Itu dah selesai. Dia akan tertanam di sini. Dia akan duduk di otak kita ni. Jadi kita dah tahu dah. Oh, nak buat macam ni. Data dah ada dalam sistem. Kalau anda nak main game dekat anda punya handphone pun, anda kena download dia punya game apa. Bukan terus boleh main. Dia mesti download dulu. Nampak tak? Download dulu kat otak tu, baru kita boleh main. Jadi sama kalau kita nak buat apa-apa pun, dia mesti ada download. Kita kena download dia. Jadi kita akan download ilmu-ilmu tu masuk ke otak kita. Bila masuk ke otak kita, langkah kedua, anda nak main game ke, anda nak buat apa, anda kena keluarkan. Ambil data tu, keluarkan. Bidang tu, fokus. Belajar bidang tu, anda main. Jadi itu dipanggil apa pula? Kalau dalam bahasa dekat handphone tu, kita ada dua. Satu, kita panggil apa? Lupa dah aku tu. Dia ada dua memory system kita. ROM dengan RAM. Random Access Memory. Random access memory. Read only memory. Read only. Baca sahaja. Maksudnya kita akan masuk simpan data tu macam-macam. Dalam kepala kita ni, dalam kepala anda ni ada banyak data. Nama saya. Ada tak nama saya dalam tu? Cikgu Amir. Bila anda dah tengok muka saya ni, walaupun buruk ke, tak handsome ke, anda tak akan boleh lupakan saya lagi dah. Anda tak akan lupakan saya. Tu muka siapa? Cikgu Amir. Menyampah tengok muka saya. Lepas ni aku tak nak dah tengok muka Cikgu Amir. Aku benci sungguh tengok muka dia. Tetap anda tak akan boleh lupa. Muka saya keluar, Cikgu Amir ni, mari lagi muka dia. Kenapa? Data tu masuk simpan, dia tak boleh padam. Tu kurang asamnya kita. Tapi kalau dalam kita punya handphone tadi, saya pernah cerita dulu kan. Menyampah gambar Cikgu Amir, delete gambar tu. Hilanglah gambar tu. Tapi dalam kepala kita, kita tak boleh delete. Kita masuk muka saya, menyampah ke, benci ke, tak suka ke, anda akan tengok muka saya. Masuk muka saya juga, tu Cikgu Amir. Nak kata apa? Anda benci tak benci, siapa suruh dengar ceramah saya? Muka saya keluar lah. Jadi, benda tu saya nak bagi anda faham. Anda ingat, benda ni saya nak bagi anda faham. Itu sebenarnya kita buat apa? Kita sedang download, anda sedang download ceramah saya ni, data-data dengan muka yang saya dah pernah ulang hari tu, saya bagi tahu. Dia download banyak. Dalam komputer, dia boleh gambar kan? Dia download gambar, video, lagi apa? Lagi kita punya perkataan, huruf-huruf dan sebagainya. Sama juga di otak kita. Dia boleh download juga perkataan, nombor, semua dia boleh download. Sama. Tetapi dia ada ekstra. Ni, dekat badan, kita cubit sakit. Tak ada. Nyamuk gigit. Sistem kita tak ada. Tapi kita ada. Tu yang tak ada, saintis tak buat lagi. Nyamuk gigit komputer, dia tak tahu. Badan kita, kalau nyamuk gigit, rasa geli pun kita tahu. Kalau gigit macam ni, nyamuk. Itu dipanggil, itu lagi dahsyat. Cubit sakit. Kenapa? Data tu. Ambil, cuba tulis. Luka.
tekan sakit, luka. Dia tahu. Maksudnya signal. Tuhan bagi signal, engkau ada kelukaan di situ. Kaki kita kena kayu. Putus kaki kita. Tu sakit gila. Dia bagi satu maklumat data bahawa kaki engkau tu, katakanlah Tuhan bagi kita tak rasa sakit. Apa macam? Kalau best tak kalau badan kita ni tak rasa sakit langsung. Kalau nyamuk gigit beribu ekor, tak rasa apa. Duk esok kena denggi terus. Kaki anda, tiba-tiba ada orang kerat kaki putus. Tak rasa sakit. Jalan-jalan tengok kaki sebelah. Sebelah lagi dah hilang. Sebab tu, benda tu penting. Walaupun anda kata sakit sangat, ya Allah, makan ubat tahan sakit supaya, bila anda dah faham, oh sakit luka, kita makan ubat tahan sakit kan. Kita makan ubat tahan sakit. Tapi tanpa dia sakit tu sebenarnya, dia membagi maklumat penuh. Dari A to Z, daripada kepala ke bawah. Itu satu data saya contoh yang kita tak fikir, itu adalah perkara yang ada dekat kita punya mind. Kita punya otak. Lagi satu tu hak tangan kita. Hak tu tak masuk otak terus. Katok itu tu perlu bergerak kan. Kita belajar kat sekolah tu kan. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya, kita dah dibagi information tau. Saya berkait tentang bisnes, tentang time dilation. Masa cikgu. Macam mana masa ni Pak? Anda pernah dengar kan? 1000 tahun ya. 1 tahun di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Ayat tu kan. Okey, apa buktinya? Okey, saya nak bagi tahu anda hari ni, sebelum saya nak cerita tentang bagaimana kita nak buat bisnes, perbezaan time dilation ini, saya nak share sikit kepada anda. Apa maksud time dilation? Okey, kita semua tahu dalam otak kita hari ini adalah masa tidak berubah. Masa tu sama je. Masa kita duduk di Perancis ke, duduk di Lenggong ke, duduk di Gerik ke, duduk di Indonesia ke, apa ke, 1 jam dia sama 1 jam kita. 1 jam kita jalan, dia pun 1 jam. Sebenarnya salah. Sebenarnya salah. Di sinilah keluar Albert Einstein punya teori hak cerdik tadi. Dia kata apa? Time dilation, dilasi masa. Masa tu dia cek-cek berubah rupanya. Kita tak heran lah bila keluar ayat Quran tu dia sebut 1 tahun di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Okey, sebenarnya kalau anda tengok kes, contoh macam mana? Okey, sekarang ni saya share sikit dengan anda lah. Anda yang duduk sembang-sembang ni, menyampah pun tengok. Okey, anda tengok baik-baik. Apa maksud? Satu kena kita panggil time dilation, atau dilasi masa. Selama ni kita punya kehidupan, kita tak pernah fikir apa yang berlaku. Anda pernah dengar tak berapa speed nyamuk yang duduk dalam kereta? Okey, anda naik kereta, anda speed 110 km sejam. Anda tengok nyamuk tu duduk di kursi belakang, dia boleh terbang tengah dalam kereta tu. Anda duduk dalam kereta, anda pernah tengok nyamuk tu terbang dalam kereta? Pernah kan? Dia terbang relax ya. Dia duduk di kursi belakang, dia terbang dekat kursi depan. Walhal orang dikatakanlah orang yang duduk di jalan tengok kereta kita bergerak tu 110 km sejam. 110 km sejam bergerak, tapi nyamuk dalam kereta tadi dia boleh bergerak dari kursi depan ke belakang. Agak-agak speed nyamuk tu berapa orang di bumi nampak? Orang yang di tepi jalan tu nampak. Mesti lebih laju sedikit daripada 110 sebab dia boleh ke depan sikit. Jadi adakah nyamuk terbang macam tu? Itu dipanggil relatif. Orang boleh tengok tu dia nyamuk terbang. Nyamuk terbang bukan banyak tu. Dia duduk dalam kereta, jadi orang di kereta nampak dia biasa nyamuk macam kita duduk rumah terbang, dia nampak macam tu ya. Jadi fungsi nyamuk tu dia relatif kepada orang dalam kereta tu biasa. Yang menjadi anehnya apabila orang tepi jalan tengok nyamuk tu terbang. Mak 110 km sejam tu dia nyamuk. Kalau nyamuk tu nampak. Okey, anda faham tak maksud saya sekarang ni? Anda nak tengok keajaiban dia. Jadi nyamuk tu kau saja dia terbang. Speed laju. Begitulah anda tengok. Itu dipanggil relatif. Relatif. Maksudnya, dia relatif kepada orang tu. Tapi orang di bawah relatif dah jadi lain. Sama juga dengan masa. Masa kita, kalau kita nak tahu, adalah, kalau contoh di sini, Cikgu Daim ada di sini. Cikgu Daim ada di sini. Cikgu Daim, selamat petang Cikgu Daim. Cikgu Daim duduk dengan saya. Okey, saya ni katalah kembar dengan Cikgu Daim. Saya ni pula nak try power, saya terbang dengan roket yang paling laju di dunia. Laju di dunia katalah berapa cahaya lah. Benda yang paling laju di dunia ni anda tahu tu. Anda punya torchlight tu, tekan saja lampu dia keluar tu, dia speed punya laju tu. Sebab tu anda tengok tekan tu, berapa laju dia? Hampir 300,000 km sesaat. Hampir. Kalau bacaan tu dia ada perpuluhan, tapi saya ambil supaya anda semua faham. Cahaya tu bila kita tekan saja, dia pergi tu, anda tahu 300,000 km sesaat. Sesaat saja. Jadi berapa dekat speed dia dalam sejam? Anda ambil kalkulator, cuba anda ambil kalkulator, cuba anda tekan.
Ni saya cerita sikit supaya nak cerita bisnes ni tu dia cikgu nak ajar biasa saja sembang petang ni. Kalau anda dapat knowledge kurang-kurangnya anda tengoklah 300,000 kilometer kita ambil kilometer kali 60 minit kali 60 sejam. Okey. 1 bilion 80 juta kilometer. 1 bilion 80 juta kilometer sejam cahaya bergerak. Kilometer tu sejam 1 bilion bukan 1 juta, 1 bilion bersama 1000 juta. Tu dia punya laju. Katalah saya dengan Cikgu Daim ni kembar dua orang. Okey, saya bergerak dengan laju cahaya tadi. Tu laju 100 tahun saya bergerak. Bila balik-balik, anda tahu tak? Cikgu Daim dah tua pada saya lagi. Dia dah pergi 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun dah. Walaupun mati dah bukan. Saya balik, saya muda lagi. Itu dia panggil time dilation. So, apa? Anda boleh faham kan? Dia ada dua kes. Satu contoh. Orang yang kontrol dia graviti. Graviti berat kita ni. Kita ni sebenarnya terbang. Kita sebenarnya terbang tahu. Kita rasa benda kita ni otak kita kata ajaib kalau benda tu terbang. Kita nampak orang melayang, dia tu sakti, boleh terbang. Sebenarnya, yang saktinya kita yang boleh pijak bumi. Yang terbang di atas tu normal. Yang menjadi kesaktian, bila orang tu ada sakti, dia boleh pijak bumi. Kita ni semua sakti. Sebab anda tengok, di atas angkasa lepas, semua benda terbang. Bumi terbang. Cuma ada graviti. Graviti itulah yang tarik kita ni. Kita ni lekat graviti. Kalau tanpa graviti, kita semua terbang. Jadi graviti bumi dengan bulan, dia lain. Bulan dia rendah sikit. Jadi, dua orang berumur, satu seorang, kembar tadi. Kalau saya dengan Cikgu Daim duduk di bumi, saya duduk di bulan. Lepas beberapa tahun, kami jadi berbeza. Kami dua orang jadi. Dia ada dua kes. Satu speed laju, satu lagi graviti. Dua graviti juga, kita tengok dia berbeza waktu. Waktu tu berbeza. Maksudnya, Cikgu Daim memang 100 tahun. Tapi 100 tahun dia, saya pun 100 tahun. Tapi saya tak capai lagi 100 tahun. Saya naik laju, saya tak sampai 100 tahun. Sebab saya pergi laju, umur saya baru 40 tahun. Tapi cikgu dah 100. Jadi perubahan waktu tu. Itu dia panggil perubahan waktu. Maksudnya waktu tak sama. Betul dalam Quran tu ada sebut tu. Jadi siapa temu ini? Albert Einstein bagi temu ini benar dan diuji pun. Di angkasa lepas, dia dapati di kutub utara, bila naik ke gunung, kita test kita waktu di sana dengan di bumi, dia ada perbezaan dia. Okey, so apa kaitannya tentang bisnes? Apa kaitan tentang? Pertama, saya saja buat keluar benda-benda ni kepada anda. Supaya kita nak buat bisnes ni, kita ada sedikit menggunakan otak kita. Bila kita nak melakukan sesuatu, kita mesti menggunakan brain kita sedikit. Maksudnya, saya nak bagi kita faham. Apakah selalu dalam topik yang company bagi tahu, banyak leader bagi tahu, saya sendiri selalu buat motivasi kepada ramai orang, kepada diri saya sendiri. Yang pertama, kita mesti ada knowledge. Itu data yang perlu kita masuk ke dalam otak kita supaya kita boleh bertindak. Bila kita bertindak, yang menentukannya adalah time, masa. Kejayaan kita. Kalau 100 tahun baru mencapai sesuatu, kita dipanggil gagal. Sebab dia terlalu jauh. Jadi, kita ada 3 hal tadi. Saya pernah ceramah, saya terbaru video belum padam lagi video tu pun, saya dah ulang berkali-kali. Dalam kehidupan kita, dia ada 3 hal penting, iaitu sana anda download anda punya data, apa nak buat, mesti kena tahu. Nak bertindak tu, mesti tahu nak buat apa. Jadi, yang anda masuk kursus hari ni, yang kita punya CEO buat, yang company buat, kita punya sifu-sifu kita buat, duk ajar kita tu sebenarnya memasukkan data ke dalam otak kita. Kemudian, kita keluarkan dia tu untuk bertindak. So, kita dah ada data, so bertindak mengikut data tu. Susunan dah diajar. Susunan dia. Jadi, kita keluarkan data itu, bertindak. Cuma soalan dia, berapa lama limit masa? Jadi, kalau anda menggunakan time dilation, dilasi masa tadi, dia agak pening kepala anda. Anda nak berjaya? Boleh. Cikgu, bila kita tengok siapa lebih dulu, siapa lebih, anda tidak perlu belajar time dilation itu. Tapi anda perlu belajar, anggapkan yang anda kena buat dilasi, perubahan dia adalah tindakan punya speed. Masa juga, speed untuk bertindak itu. Bukan speed harian tu. Kalau saya sebulan, anda pergi terbang, buat apa? Biarkan dia. Biar kita duduk waktu yang sama. Tapi time dilation kita kalih sedikit. Dilasi masa tadi, kita kalihkan sedikit dekat kita punya action tadi. Tindakan kita tadi. Supaya waktu saya dengan waktu Cikgu Daim. Kalau waktu Cikgu Daim melakukan sesuatu A, perkara A tu, dia lakukan dengan waktu yang cepat. Daripada saya, lambat,
Jadi tentulah Cikgu Daim dulu yang akan sukses mencapai. Betul tak? Sama tak dengan teori tadi? Cuma yang tadi masa dia berubah, orang dia tetap. Masa berubah, orang tetap. Yang tu pelik orang kata. Tapi benda tu wujud sebenarnya. Tapi saya terbalikkan dia. Waktu kita tetap, tapi kita punya movement masa itu yang kita berubah. Dia akan menghasilkan satu keputusan yang luar biasa. Okey, sebab tu kenapa perlu belajar knowledge? Kenapa kita perlu speed masa? Jadi kita kena tahu anda nak speed tu, nak mencapai tu, sebenarnya yang menentukan time itu adalah action tadi. Action tadi pula ditentukan oleh kecepatan anda menerima ilmu tadi. Pengetahuan tadi anda cepat faham. Selagi anda tak faham, data tu kena penuhkan. Mungkin hari ni belajar 4 tapi ada 2 perkara lagi kosong, anda kena cari data tu penuhkan dan terus bertindak. Bila anda bertindak tu, dia tentu ada satu benda. Kenapa kita tak boleh? Bila kita bertindak tadi, kita akan berlaku hukum Newton ketiga tadi. Bila kita bertindak, dia mesti ada tindak balas dia. Tindak balas terbahagi kepada 2, iaitu satu positif, satu negatif. Hari ni belajar sains. Gila-gila nak jual kunyit hitam pun macam ni susah cikgu. Tak payahlah cikgu. Balik tidur lagi bagus. Betul juga. Pening-pening pada balik tidur, tarik selimut lagi best. Betul tak? Duk pening. Saja sonok-sonok sembang ni. Anda ambil sedikit lah kan. Okey. Jadi, yang penting ada 2 sekarang. Okey. Knowledge dengan mana? Kenapa kita kata kejayaan tu semua orang boleh capai? Sebab bila data tu masuk dekat otak kita, yang benda yang sama. Okey. So dia punya penghalang dia tadi, kalau tengok data yang sama dalam sistem komputer, anda download saja, kerana copyright, movement dia, anda dapat keputusan yang sama. Di kilang-kilang ada alat ni semua, anda tengok dapat. Kalau dia kata buat TV, satu bentuk TV macam ni, dia pernah program dah, masukkan data, keluar result, TV tu macam tu, panjang dia macam tu, speed dia macam tu, semua dapat sama kan. Kalau ada error, dia terbakar cepat, tu mungkin dia ada error sedikit. Tapi dia tinggi. Sama dalam bisnes. Bila kita buat, anda nak sukses di Volten, contohnya saya, anda semua, kita nak sukses di Volten, kita kena tahu, data tu aku dah penuhi tak? Saya dah bagi tahu data tu penuhi dah. Okey, sekarang ni, hari ni, saya nak cakap tentang kita punya dialasi masa tadi. Masa tadi, yang penting itu, ada orang nak dapat RP point, dia setahun. Dapat tak RP point? Dapat. Ada orang, Murti setahun, dapat RP point? Dapat. Tapi apa perbezaan Murti punya RP point dengan saya punya RP point? Murti jauh meninggalkan saya. Wah, speed saya dulu pada dia. Masa start, Murti, saya dah jadi agent dekat Volten. Selepas 2 bulan ke, Murti baru sign up. Maksudnya saya dah lari dulu. Tetapi kenapa dia kejar saya, dia kejar. Itu persoalan dia. Jadi apa bezanya dia dengan saya? Bezanya kat mana? Anda tengok situ. Knowledge dia tahu semua, saya pun tahu semua. Closing dia belajar, saya belajar. Error sedikit-sikit, dia pun ada sedikit-sikit error. Jadi kenapa dia laju? Beza dia dekat mana? Dekat dia punya tindakan dia. Speed dekat tindakan dia. Saya kalah dekat mana? Saya kalah dekat speed. Saya dah pergi laju, tapi dia lebih laju. Dia lebih laju pada saya. Saya pergi, anda tengok, kalau saya dengar cerita Murti, dia sebulan 3 hari balik rumah. Bayang, dia buat kerja pagi, petang, malam, buat program bertentu tentang saya, tak terikut-ikut dengan dia. Maka anda tengok, mengakibatkan result dia melambung tinggi. Dia naik mendadak. Saya dapat juga RP point. Tetapi mengikut saya punya usaha lah. Jadi apa benda sebenarnya tu yang kontrol kita punya tu? Itulah dipanggil time dilation. Perubahan waktu dia dengan saya berubah. Sedangkan kami duduk dalam sehari. Sama. 24 jam. Dia pun 24 jam. Saya pun 24 jam. Dia ada benda yang sama. Kenapa kami tak sama? Kenapa dia susah sangat orang nak potong dia? Kita mampu buat tak? Kita mampu bah. Semua orang mampu. Anda mampu, saya mampu. Nak capai sukses di Volten sama je. Kalau orang tu boleh capai, malah kita boleh mengatasi dia. Tetap boleh mengatasi dia. Masalahnya kenapa kita tak boleh lakukan? Masalahnya di mana? Masalah dekat time tadi. Kita punya time direction kita tadi. Tapi cikgu, kami mau sama juga dengan dia. Kami pun buat kerja. Itulah soalan nak jawab hari ni. Kami pun pergi cikgu. Kami tak dapat. Anda pergi, saya pergi tadi. Kita ada satu benda lagi. Tindakan kita tu, tindak balasnya sesuai dengan tindakan kita. Itu hukum Newton ketiga pula, cikgu. Tindakan kita tak tepat menghasilkan keputusan yang tidak tepat. Walaupun waktunya sama.
Walau mungkin, tapi saya tak sama. Dia memang all out, tapi saya kalah dekat waktu dah. Tetapi kita punya waktu yang kita buat tu, bila kita buat, data yang kita masuk tu tak betul, tak lengkap, kita lakukan juga, menjadikan keputusan dia orang ke kiri, kita ke kanan. Kita patutnya duduk pada taja hulu. Kita punya pergerakan movement tu pada kedudukan yang tepat. Mesti arahnya tepat, semua tepat, tempatnya nama tepat. Tapi bila kita corner ke kiri, dia pergi ke kiri. Kita tersilap data, dia corner ke kanan. Orang break kereta, kita tak break. Kita langgar orang. Jadi menyebabkan benda-benda ni menjadi satu barrier penghalang bagi bila kita buat sesuatu. Barrier inilah yang banyak menyebabkan target kita tak capai. Tapi kalau anda tidak speed sama dulu, kalau hak tu pun tak buat, memang beranganlah kalau nak capai kejayaan. Maksudnya nak usaha pun tak mau, nak berjaya pun tak mau, nak bergerak pun malas, banyak bagi alasan. Jadi benda ni menyebabkan orang tu gagal dalam hidup dia. Tak usah duk mimpi, tak usah duk berangan. Anda tetap kena action. Movement tu kena ada. Bila kita dah download data tadi, kita pun dah dapat ilmu tu, kita kena move. Okey, macam mana cikgu yang menghalang kita nak sukses tadi? Saya dah lakukan apa yang cikgu lakukan. Saya buat, tapi saya tak sama. Orang tu panggil group meeting, dia ramai, saya tak ada orang nak main. Pak ini saya nak masuk. Ada topik nanti. Topik ni, setiap tindakan ada tindak balas. Setiap tindakan kita tadi. So, tindakan kita apa, cikgu? Tindakan kita tu sebenarnya thinking kita, pemikiran kita. Tadi, kita salah tafsir dia. Kita salah tafsir dia menyebabkan bila anda ada 4 hal atau 5 hal saja untuk kita sukses. Anda tengok, kalau kita boleh mengatasi benda-benda ni, anda tengok perubahan akan berlaku. So, bila kita buat sesuatu, dia ada positif, dia ada negatif. Sikap buruk kita tu, hal-hal negatif tu, yang blok kita tu ada 2 hal. Satu positif, satu negatif. Positif dekat orang lain, negatif dekat kita. Positif dekat kita, negatif dekat orang lain. Itu satu part. Dia ada negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. 4 benda ni. Ulang balik. Negatif, positif, negatif. Itu topik. Saya banyak topik nak bincangkan lah kalau anda tengok PPP. Okay, so bagaimana nak jadi terbaik? Positif. Terbaik, positif, anda positif dia. InsyaAllah dua-dua ni bergabung. Tapi kalau anda seorang positif, dia negatif, jahanam. Dia pula positif, anda negatif. Selalunya, dia jahanam juga. Kalau dua-dua negatif, semua jahanam. Jadi hak ni susah. Sebab dalam bidang lain, kalau anda tengok, ada satu positif, negatif, dia kira okey. Tapi dalam kejayaan ini, Allah ciptakan kita tu, dia adalah 25% daripada kehidupan kita biasa. Kalau kita kosong-kosong, negatif, gagal. Negatif, positif, gagal. Positif, negatif, gagal. Yang berjaya hanya positif. Itu beza dia, saya nak beritahu. Dalam kehidupan lain, tak apa. Kalau kita dapat kosong-kosong, gagal. 01, masih sukses. 10 masih sukses. 11 paling sukses. Tapi itu jarang ada. Sistem itu contoh nak kahwin ke apa ke. Bini baik kita ke okey 01, 10. Tapi kalau dalam successful people dia kena 1. Positif. Kalau anda nak dapat capai maksimum, dia kena duduk positif. So bagaimana? Aku dah positif cikgu, tapi mangkuk ni tak mau positif. Kaedah dia macam mana cikgu? Dia positif. Aku dah memang mangkuk, lagi teruk lah. Kalau saya dah masuk data tadi, saya dah belajar betul-betul. Jadi macam mana kita menguasai diri kita tadi, yang kita dah masukkan data yang HQ dah ajar kita tadi, dan tindakan kita tu betul. So, itu topik yang paling best. Bagaimana kita boleh close orang tu, iaitu nanti topik tu, saya akan masuk bentuk aura positif dalam diri, supaya menarik negatif punya aura depan orang itu menjadi positif. Ini best. Kalau kita ada knowledge ini. Maksudnya bagaimana kita nak kontrol, kita boleh kawal tu, orang punya tu. Sebab kalau kita positif kita banyak, kita ada 80 hal positif, dia ada 80 hal negatif, kita tarik separuh. Kita tarik supaya dia balance kat situ. Nanti anda tengok kepala dia, apa yang dia fikir sama dengan kita fikir. Dia rasa positif, dia suka dengan kita. Sebab kita punya tu balance, sama-sama balance. Orang ni suka dengan kita sebab apa yang ada aura dekat dia sama dengan aura dengan kita, orang tu akan suka dengan kita. Anda tahu tak orang benci dengan kita kenapa? Aura negatif kita tu masuk dekat dia. Ataupun dia memang membentuk aura negatif. Dia bertemu dengan kita positif, dia memang jam.
Kenapa dia rasa menyampah tengok muka kita? Kenapa ada orang suka dengan kita? Dia positif, kita positif. Dia memang suka dengan kita, ngam dengan dia. Benda ni nampak simple. Sebab tu saya kata tadi, kalau anda fikir kejadian Allah pada kita, dekat mindset kita ni, dia memang miracle. Kalau kita nak merasa perubahan dalam diri kita mendadak, untuk macam mana nak move, benda ni kita kena belajar. Sebab benda ni memang dalam Quran banyak sebut benda keajaiban-keajaiban yang Allah bagi dekat kekuasaan otak dia, mereka dia letak di atas ni. Tapi sebab kita, bila kita tu kita ada satu penyakit malas fikir, cikgu duk serabut nak jual kopi pun susah, nak kena masuk tu. Saya bukan ceritanya bab kopi, bab Volten tu. Maksudnya ke anda nak sukses, nak buat apa pun lepas ni guna dia. Kita boleh, bila kita faham benda ni, kita boleh guna dalam semua knowledge. Ngaji boleh, ajar anak kita boleh, nak buat apa bisnes pun boleh. Bila kita faham dia punya key point dalam diri kita tu. So, benda ni memang miracle, memang best. Tu dah tepat pukul 7 dah. So, kita nak masuk waktu maghrib dah ni. Sekejap lagi kita kena solat. Azan pula kan menderhaka pada raja dan negara. Ini saya intro sajalah kawan-kawan. Petang-petang. Jadi ingat, sebab setiap ceramah saya ni merapu je banyak ni. Saya bukan nak mengajar anda pun. Saya cuma nak sembang dengan anda. Lain kalau saya train anda tu, anda boleh tentang saya. Cikgu tu mana betul. Ini saya bersembang dengan anda saja petang-petang. Saya nak share sikit. Sebenarnya main point cikgu, resultnya apa keseluruhan daripada cikgu punya ceramah ni. Saya nak bagi tahu kepada anda. Belajar menguasai diri sendiri. Supaya orang lain faham kita, insyaAllah. Bila kita membentuk aura positif yang tinggi dalam diri kita, aura kita akan pass through kepada orang lain. Orang lain akan positif. Bila positif bertemu dengan positif, kita move apapun, kita boleh bergerak sentak, membentuk tim di Volten ni. Atau anda duduk dalam syarikat lain, tidak ada masalah. Kita boleh membentuk satu pasukan yang mempunyai jiwa yang sama, perhubungan yang sama, semua sama dan kejayaan bersama-sama. Ini paling penting. At the end, akhir sekali, itulah benda yang sebenarnya. Tapi yang saya sebut tadi adalah dia punya cabang bawah tu. Besar, kecil, sebagai kita punya level stage itu. Jadi saya harap anda semua faham maksud saya. Jadi saya bukan nak jadi trainer. Saya bukan nak. Saya ambil ni dengan niat saya supaya kita buat sesuatu tu, kita sama-sama sukses. Kita sama-sama membentuk perhubungan yang baik di antara kita. Tak kisahlah anda dari grup mana, syarikat mana. Sebab kita rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Bukan pasal kita hebat, bukan pasal kita kuat, pasal kita tak ada apa pun. Mungkin doa kita ni, doa apa itu makbul, kita pun dapat tumpang sekaki rezeki dia. Mungkin orang ni hebat, dia rajin itu pun Allah yang bagi. Kalau Allah bagi kita malas, kita jadi pemalas. Jadi benda ni semua kita tak perlu nak rasa hebat, tapi perlu berikhtiar bersungguh-sungguh dan kita perlu banyak membantu orang lain untuk sukses. Kalau orang lain sukses bersama-sama, jiwa kita tenang dan insyaAllah kita pun akan sukses. Jadi ustaz pula dah hari ni. Stay there, Cikgu Amir. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.